garisan ufuk dekat sini. Bila masuk waktu subuh, garisan ufuk ni tiba-tiba jadi putih. Bila garisan ufuk ni jadi warna putih, itu masuk waktu subuh. Itu dikatakan sebagai fajar shadiq. Bila habis waktu subuh bila matahari dah dan mula terbit matahari, itu masuk tu habis waktu subuh. Waktu syuruk bila matahari dah keluar semua sekali. Bila matahari dah keluar semua sekali, itu habis waktu syuruk. Waktu syuruk sangat singkat. Lepas habis waktu syuruk, masuk waktu duha. Itu matahari kadar tinggi segala, ataupun bila maksudnya dia dah nampak jelas, itu masuk waktu duha. Ni Allah Ta'ala cerita, aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah solat ketika gelincir matahari dan gelapnya malam. Wa Quran al-fajr, dan Al-Quran pada waktu pagi. Dalam terjemahan ini dia sebut dirikan solat. Wa Quran tu maksudnya Quran itu ialah solat. Wa Quran al-fajr maksudnya ialah solat ketika subuh. Dan Allah Ta'ala sambung, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Al-Quran pada waktu fajar itu adalah disaksikan oleh malaikat. Kat sini sebenarnya tuan-tuan, pertama tentang solat, yang kedua tentang antara keadaan yang paling baik untuk kita baca Al-Quran ialah ketika waktu subuh. Sebab Al-Quran yang kita baca ketika waktu subuh tu disaksikan oleh para malaikat. Begitu juga dengan solat subuh kita. Solat subuh ini kalau kita dirikan secara berjemaah, kita ni seperti orang yang paling kaya dalam dunia. Hebatnya ataupun banyaknya kelebihan solat subuh dan juga bacaan Al-Quran ketika waktu subuh. Antara pengajaran lain bagi ayat ni tuan-tuan, maksudnya Allah Ta'ala tetapkan masa tu cantik. Allah Ta'ala kawal pergerakan bulan, bumi, bintang semua sekali ni dengan sangat tersusun. Bila masa tu dia tepat waktu. Kalau kita tengok jam ni, kita tengok keadaan pergerakan matahari tu tepat. Yang tak tepat tu kita ni susah nak mengawal masa kita kan. Tapi Allah Ta'ala kawal tu sangat tepat, sangat tertib, tak pernah lari. Sebab yang dikawal itu ialah bulan, yang dikawal itu ialah matahari, yang dikawal itu ialah bumi. Tapi kalau yang dikawal itu ialah manusia, macam mana? Macam kita mengawal masjid ni, kalau setakat nak ketuk-ketuk batu, ketuk-ketuk papan, pasang-pasang tingkap, tak ada masalah. Pasang-pasang aircon tak ada masalah. Yang susah nak mengurus masjid ni apa? Yang susah nak mengurus masjid ni orangnya. Orang dia tak nak dengar cakap. Kita beratur, tak nak beratur kan? Suruh buat begitu, suruh buat begini, macam-macam peraturan yang kita tetapkan, susah nak ikut. Tapi makhluk-makhluk lain sangat tunduk dan sangat patuh. Matahari dia sangat patuh pada Allah. Bulan juga sangat patuh pada Allah. Bumi juga sangat patuh kepada Allah. Ini ayat ni cerita pasal waktu solat. Wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari, solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Masya-Allah. Allah Ta'ala tegaskan pada sebahagian malam dirikanlah solat tahajud sepertiga malam. Macam mana kita nak buat pembahagian sepertiga ni? Kalau kita ada malam biasanya berapa jam? Malam aja 12 jam. Bermula daripada 7 sampai 7, jadi 12 jam. Jadi bila sepertiga tu ialah 4 jam. Jadi kalau kita nak anggapkan sepertiga malam yang terakhir, bermula daripada lebih kurang pukul 2. Itu 4 jam sebelum subuh. Jadi kita boleh bangun sebahagian daripada malam itu bermula daripada pukul 2. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat awal tidurnya dan sangat awal bangunnya. Kita sangat lewat tidurnya, sangat lewat juga bangunnya. Sebenarnya macam mana kita nak buat? Dialah sekarang ni kita dah berada pada zaman yang kucak-kacir keadaannya kan. Peraturan kehidupan kita ni malam sibuk, malam meriah. Bukan kita je, dekat semua tempat lah, termasuklah Masjid Haram pun, dekat Arab ke kat mana-mana ke, malam sangat meriah.
malam sangat meriah dengan aktiviti. Jadi PKP hari tu sangat hebat, sangat bagus. Sebab apa? Malam tak ada buat apa. Pukul 7 semua dah lockdown, semua dah masuk rumah masing-masing. Jadi kita ada peluang untuk tidur awal, bangun pun awal, alhamdulillah. Tapi sekarang kita dah boleh keluar sampai pukul 10 pukul 12 lah kan. Kalau dah habis PKPP ni, saya dulu masa belajar dulu pergi main futsal pukul 2 pagi, 1 pagi kan. Tak apa-apa main futsal 1 pagi. Petang kan ada. Tapi petang main juga, malam pun main juga. Itulah keadaan waktu manusia yang tak terkawal. Sebaiknya malam tu kita gunakan untuk tidur, dan kita tidur awal dan bangun awal. Baru kita boleh tiru Nabi. Kalau kita tak nak buat macam tu, kita tak boleh nak tiru. Kita tak boleh nak mencontohi amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa kelebihannya kita bangun ni? Banyak kelebihannya. Allah Taala berkata pada malaikat, saksikanlah malaikat, manusia ni bangun pada waktu malam ketika tak ada orang melihat kecuali aku. Saksikanlah malaikat, aku sediakan tempat tinggal penghormatan bagiku untuk siapa yang bangun malam untuk beribadat ketika tak ada orang yang melihat mereka kecuali aku. Wah, ini sebab hebatnya bangun malam ni. Sebab bangun malam tak ada siapa tengok. Kalau datang jemaah kat masjid mungkin ada orang tengok kan. Tapi kalau kita bangun malam, siapa nak tengok? Siapa nak tahu? Melainkan kita menguap pagi tu, menguap Allah. Kan? Kenapa ni? Menguap, mengantuk lah. Semalam tak tidur. Dia bukan nak cerita pasal nguap dia tu, dia nak cerita pasal dia bangun. Kan? Kalau kita tak cerita, tak ada siapa yang tahu. Ini rahsia ataupun antara kelebihan bangun malam ni, kita je yang tahu. Kita dengan Allah je yang tahu. Orang lain tak tahu. Dan bila lagi istimewa tu lagi berharga. Bila amalan tu tuan-tuan, kita kena ada satu dua amalan yang memang kita buat kita dengan Allah je. Biar tak ada siapa pun yang tahu. Biar tak ada siapa pun yang tahu. Amalan tu kita dengan Allah je. Kita simpan ni betul-betul supaya ini yang menjadi modal kita ataupun ini yang menjadi sandaran kita bila kita bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu dua amalan yang kita buat tak ada orang tahu. Kalau kita buat dan orang lain tahu, kita bimbang ada macam-macam benda yang bercampur. Tapi kalau kita simpan satu benda yang kita selalu buat, yang tak ada orang tahu, mudah-mudahan amalan tu ikhlaslah insya-Allah. Kan? Sebab kita tak nak orang tahu dan kita nak Allah je yang tahu. Satu lagi tuan-tuan, bila kita bangun malam, kita mengadu dan merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacalah apa-apa yang patut, kita doa. Paling kurang kita istighfar, astaghfirullahalazim. Kan? Saya suka ada ustaz tu dia sebut pasal bila kita bangun ni, kita berdialog dengan Allah ni, kita cakaplah seperti mana kita cakap dengan manusia. Kadang-kadang kita ni suka mengadu dengan manusia lebih daripada kita mengadu pada Allah. Sedangkan manusia ni tak dengar. Yang dengar Allah je. Allah lebih kenal kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Allah lebih sayang kita lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Manusia tahu apa pasal kita? Tak tahu. Kita cakap-cakap sikit dia tidur. Kan? Sembang-sembang apa senyap dia, rupanya dah tidur dah. Kita punya beria nak bercerita tu kan. Tapi manusia macam tu keadaan dia dengar, ya ke? Itu je. Tapi Allah Taala tahu sangat tentang kita. Allah Taala kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Dan Allah Taala sayang kita lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Tanda Allah Taala sayang kita, dia bagi peluang kita datang berjemaah kat sini. Tanda Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala bagi lagi kita ni sujud pada dia. Sedangkan kalau nak kirakan amalan kita, nak kirakan pahala kita, nak kirakan kebaikan kita ni, apa banyak baik kita ni? Tak banyak baiknya. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang lagi. Boleh sebut lagi Allahu Akbar. Boleh masuk rumah Allah. Berapa bilion manusia yang atas muka bumi ni, berapa bilion yang tak kenal pun Allah. Berapa bilion manusia yang tak boleh nak sebut nama Allah, yang tak tahu nak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bila dibacakan Allahu Akbar, dia tak faham. Tapi kita dengar sebutan tu, kita dengar seruan tu, kita baca ayat-ayat Allah, kita sebut, kita sujud, kita rukuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita solat. Ini tanda kasih dan sayang Allah. Allah sayang pada kita, sebab tu Allah Ta'ala bagi peluang kita untuk beribadah pada dia. Berapa juta manusia tak kenal. Berapa juta manusia bila nak sembahyang dia bakar colok.
Berapa juta manusia bila dia nak menyembah Tuhan dia, dia pukul loceng di kuil. Berapa juta manusia yang agamanya pada hari Jumaat, kan? Kita ni tak, Allah Ta'ala pilih kita di kalangan orang yang menyebut nama dia. Itu tanda kasih dan sayang Allah pada kita. Tapi kita tak kasih pada diri kita sendiri. Antara tandanya ialah kita ni kadang-kadang kita cuai dalam melaksanakan perintah Allah dan cuai juga dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita bangun pada sebahagian malam ini untuk kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang seterusnya Allah Taala sebut, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sebenarnya saya suka bincang pasal ayat ni sebab ayat ni banyak orang gunakan untuk ruqyah dan pengubatan Islam. Saya tak pandai tuan-tuan. Saya dengar-dengar jadi saya sampaikan apa yang saya dengar. Tuan-tuan jangan panggil saya pula lepas ni. Panggil Ustaz Syed tak apa. Ustaz Habib boleh, kan? Ustaz Habib ke Ustaz Helmi ke boleh. Ayat ni tuan-tuan dicerita pasal apa? Dan katakanlah wahai Muhammad, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah bagiku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Tadi pasal mengadu tadi kan tuan-tuan. Ayat ni ayat kita mengadu pada Allah juga. Ayat ni ayat kita mengadu pada Allah. Ya Allah, keluarkan aku, masukkan aku, keluarkan aku daripada tempat keluar yang benar. Keluarkan kita daripada segala masalah. Ada orang guna ayat ni untuk keluarkan tulang tuan-tuan. Kalau tercekik baca ayat ni. Ayat ni juga kita baca ketika kita nak masuk ke tanah haram. Ayat ni juga kita baca ketika kita nak masuk ke Masjidil Haram, Masjidin Nabawi. Ayat ni juga kita baca. Ayat ni juga kita boleh baca ketika kita nak masuk ke masjid. Sebab apa? Kita minta, ya Allah, masukkan aku ke dalam tempat yang benar, keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Maksudnya biar ketentuan hidup kita ni ketentuan yang benar. Kehidupan hidup kita ni kehidupan yang benar. Kita banyak kadang-kadang kita tersilap buat pilihan. Sebab tu kita kena sentiasa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke tempat yang benar dan keluar pun dari tempat yang benar. Yang pasal tulang tu wallahu alam. Kan? Tapi tuan-tuan tengok ayat selepas pada ni Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah hilang lenyap perkara yang salah. Sesungguhnya yang salah adalah hilang lenyap, tetap akan hilang lenyap. Ni ayat ni tuan-tuan. Satu lagi ayat ni sangat bagus sebab apa? Ayat ni dia cerita, katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah hilang lenyap perkara yang salah. Sesungguhnya perkara yang salah ataupun kebatilan itu pasti akan lenyap. Tuan-tuan, kalau kita berada di pihak yang benar, kita kena yakin kebenaran itu akan nyata. Apa yang kita perlu buat, sabar dulu. Kalau kita ada, kalau kita berbahas ataupun berdebat kan. Sebab itulah ulama' dia tak suka berdebat. Tak suka. Saya pernah satu ketika tu, adalah guru saya ni kan, orang ngajak dia berdebat. Dia tak nak. Kita kata, kalau tak nak berdebat, nanti orang tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Kita berdialog harmoni. Kecewa kan. Dia cakap macam tu kan. Tapi dia kata, tak ya, debat tak bawa kepada kebaikan. Kita nak debat nak buat apa? Nak tunjuk siapa betul siapa salah. Kalau tujuan dia nak tunjuk siapa betul siapa salah, tak payah. Tak payah. Saya masa tu saya tak faham. Disuruh relax je. Tapi sekarang saya faham. Tuan-tuan pernah tak debat tuan-tuan berjaya? Kalau berjaya pun tipis, 1 dalam 100. Yang banyaknya macam mana? Yang banyaknya tak boleh. Akhir kalam apa? Akhir kalam assalamualaikum je. Maksudnya kadang-kadang kita berdebat pada perkara-perkara yang sebenarnya tak payah didebatkan. Yang cukup kita berlapang dada je. Ada banyak perkara yang sebenarnya kita tak perlu nak debatkan. Contoh pertikaian pasal apa? Apa-apalah kan. Pasal SOP ni boleh kita debatkan. Boleh juga kalau kita nak debatkan. Tapi apa hujungnya? Natijahnya kita patuh je pada perintah pemerintah. Itu je kan. Maksudnya kita ikut je.
Kalau kita nak debat memang boleh. Kita keluarkan semua kajian biologi kita, kajian fizik kita, kajian apa-apa semua kita keluarkan. Boleh. Kita keluarkan semua maklumat-maklumat kita boleh. Tapi apa hasil daripada debat tu tak membawa pada kebaikan. Apalagi bila berdebat ni selalunya orang dia nak kira siapa yang betul, siapa yang salah. Apalagi kalau debat tu antara dua perkara yang betul. Kan? Dua perkara yang betul. Mungkin sipi-sipi salahnya kan. Tapi kalau debat antara dua perkara yang betul, apa yang akan kita buat tu sebenarnya membuang masa je. Jadi kebenaran tu tetap akan nyata. Ada banyak masanya tuan-tuan bila kita memilih untuk bersabar, bertenang. Contoh, kita betul, kita datang, bukan kita yang buat, tapi orang kata kita juga. Orang bukan salah kita, tapi orang kata salah kita juga. Kita dah terangkan, tapi orang tak nak terima juga. Apa yang kita kena buat? Sabar dulu. Sabar dulu. Kebenaran tu akan nyata. Kalau kebenaran tu tak nyata di dunia, kebenaran tu akan nyata di akhirat. Siapa yang betul, siapa yang salah akan nyata dekat akhirat. Pasti orang akan tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi kita tenang dulu, sabar dulu, relax dulu. Kan? Kalau betul kita betul, Allah Ta'ala akan bela kita. Kan? Innallaha la yudhi'u amala amilin. Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan orang yang berbuat kebaikan. Allah Ta'ala tak akan mensia-siakan orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala akan tetap bersama dengan orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi ayat ni, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan benar, tuan-tuan pasti akan dinyatakan. Kebenaran tu akan terselah. Tinggal lagi masa je yang akan menentukan. Ada ramai orang yang hebat-hebat, dia pernah keluarkan kenyataan, dikeluarkan fatwa di masa itu, tapi orang semua tak faham. Dan satu masa orang faham, oh ini rupanya yang dimaksudkan. Masa dikeluarkan fatwa tu orang tak faham, tapi bila lama kelamaan baru orang faham. Ini pun antara maksud ayat ni. Ayat yang seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ini ayat ni tuan-tuan kena baca betul-betul. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak baca doa tadi untuk keluarkan tulang, tuan-tuan kena faham ayat ni dulu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin tu kan. Kalau tuan-tuan nak guna ayat tu untuk keluarkan tulang, tuan-tuan kena faham ayat yang ni dulu. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat, yakni belas kasihan bagi orang yang beriman, dan tidak menambahkan yakni Al-Quran itu kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Ni tuan-tuan, Al-Quran ni dia boleh jadi penawar dan dia boleh jadi kasih sayang. Tok Guru almarhum Tok Guru Harundin dia kata, kenapa Allah Ta'ala sebut syifa dan rahmat? Syifa maksudnya dia adalah penyakit yang zahir, rahmat penyakit batin. Syifa penyakit zahir, rahmat penyakit batin. Maksudnya dengan Al-Quran ni dia bukan saja menyembuhkan penyakit yang mistik, yang tak nampak, tapi juga Al-Quran boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang nampak. Saya pernah jumpa orang yang berubat kanser dengan Al-Quran je. Tapi syarat dia tuan-tuan, syarat dia. Syarat dia Allah Ta'ala sebut kat sini, wa rahmatul lil mu'minin, kepada mereka yang percaya. Orang yang percaya Al-Quran ni boleh bagi kesan. Tapi orang yang tak percaya Al-Quran ni tak boleh bagi kesan. Al-Quran ni boleh bagi kesan pada orang yang percaya je. Kalau orang yang tak percaya, dia tidak menambah, Al-Quran ni tidak akan menambah, melainkan kerugian je. Kat sini ada dua maksud tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak orang yang berubat, dia pakai gelang, dia pakai rantai, dia pakai gelang, lelaki. Dia pakai rantai, dia pakai gelang, seluar pendek, tiba-tiba dia jampi, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan pernah tengok tak? Dia pakai rantai, dia pakai gelang, memang brutal kan. Tiba-tiba bila dia jampi, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, lepas tu bila dia jampi tu sembuh tak? Sembuh. Ramai orang yang demam-demam sakit kepala pergi kat dia je, nak minta air penawar. Pening. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Saya nak dengar apa benda dia baca. Memang ayat Al-Quran. Ada orang kata kalau sihir ni baca ayat Al-Quran terbalik-terbalik.
Kan? Alhamdulillahirabbil alamin tu dia baca terbalik. Terbalik macam mana terbalik tak tahu. Tapi dia baca betul. Dia bukan baca terbalik. Memang betul bacanya. Tapi tuan-tuan, inilah yang disebut dalam ayat ni, wala yazidul zalimina illa khasara. Dan dia tidak akan menambah kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Suatu kerugian yang sebenarnya tuan-tuan, bukan kerugian dekat dunia, tapi kerugian yang sebenarnya ialah kerugian di akhirat. Dia boleh ubat, tapi apa kesan pada dia dekat akhirat? Wallahu alam, kita tak tahulah, jangan kita hukum. Tapi yang bagus bila Al-Quran kita guna, dia bukan menyebabkan kita, oh Al-Quran ni hebat, jadi dia guna Al-Quran. Tapi datang, oh dia rasa dia ada power dengan Al-Quran dia. Tapi sebenarnya bukan dia yang menyembuhkan, ataupun bukan Al-Quran tu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan ialah Allah. Sebab itulah Al-Quran ni dia akan menambah kepada orang yang beriman. Wala yazid syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dia akan bagi syifa, dia akan bagi rahmat kepada orang yang percaya. Dan bila orang yang percaya berubat dengan Al-Quran, menyebabkan apa? Menyebabkan dia bertambah kasih dia dengan Al-Quran. Menyebabkan dia makin dekat dengan Allah. Kan? Tak ada, hebatlah surah Yasin. Lepas tu dia letak surah Yasin kat atas. Kan? Dia letak Yasin kat mana-mana dalam kereta. 4 penjuru Yasin. Dia letak kan. Tapi dia hanya beriman pada Yasin saja, tapi tidak beriman pada Allah. Ini maksud dia. Antara maksud dia ialah kita ni, Al-Quran ni boleh menyembuhkan penyakit batin dan zahir. Zahir dan batin boleh sembuhkan. Sakit kepala ada ayatnya. Nanti tuan-tuan tanya Ustaz Habib, dia tahu semua. Kan, sakit kepala, sakit kaki, lenguh, kan, sembelit, semua boleh. Tuan-tuan, syarat apa tuan-tuan? Syarat yang pertama ialah percaya. Pakar motivasi pun dia selalu sebut, kan, berubah ataupun kalau kita nak berjaya, perkara pertama yang kita kena ada apa? Percaya. Kalau kita tak percaya, kita tak akan berjaya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat sesuatu, tuan-tuan kena percaya tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan pasti akan boleh buat. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat, tak ada siapa boleh halang. Mesti boleh. Syarat pertama mesti percaya. Tuan-tuan percaya tak tuan-tuan boleh pergi haji? Percaya dulu, boleh. Kalau boleh, mesti boleh. Kalau tuan-tuan percaya, mesti boleh. Dan usahalah lepas itu, jangan percaya je. Orang percaya biasanya dia akan berusaha. Kan? Tuan-tuan percaya tak Al-Quran boleh sembuhkan penyakit? Tuan-tuan percaya dulu. Percaya dulu, lepas tu tuan-tuan baca. InsyaAllah akan dia bagi kesan. InsyaAllah dia akan bagi kesan. Kalau tak percaya, iya ke? Iya ke? Kalau ubat-ubat biasa kan, kadang-kadang ubat-ubat biasa ni pun banyaknya kesembuhan tu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh mental dan emosi pesakit tu. Kalau pesakit tu sendiri pun tak nak sembuh, ubat pun tak boleh nak bantu. Pesakit tu sendiri tak nak sembuh, ubat pun tak boleh bantu. Tapi kalau pesakit tu kuat semangat dia, kan, kuat semangat dia bertarung, insya-Allah dia akan sembuh. Tapi dia sendiri pun tak percaya, boleh. Udahlah tu, kan. Kita pun macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan percaya, tuan-tuan baca, tuan-tuan percaya. Siapa yang paling patut baca? Kalau kita ada masalah, yang paling patut baca, anak kita ada masalah, yang paling patut baca bukan ustaz. Yang paling patut baca ialah kita sendiri. Saya adalah orang tanya-tanya, saya tak tahu. Tuan-tuan jangan tanya saya. Kan? Saya tak tahu, tapi orang tanya, ustaz macam mana ni? Ada gangguan lah, apalah, bisnes menodom lah, apalah kan. Dia jumpa macam-macam kat kedai dia. Yalah, orang pun macam-macam. Jumpa macam-macam. Lepas tu anak dia kejap tak boleh tidur, pukul 12 dan sebagainya. Saya cakap kat dia, baca Yasin. Baca Yasin. Suruh dia yang baca. Baca Yasin dalam air, kemudian bagi minum anak, mandikan anak kan. Lepas tu dia sendiri baca. Bila dia sendiri baca, alhamdulillah kan. Kalau ustaz baca, dia tak baca, saya rasa ada something wrong somewhere kan. Sebenarnya yang menyembuhkan ialah Allah, bukan ustaz tu kan. Jadi yang paling afdal baca siapa? Yang paling afdal baca siapa? Ustaz dia. Ustaz juga. Sebab ustaz baca betul kan. Bukan masalah betul tak betul, masalah usaha pada kita kan. Kalau tak betul, cari betul. Kalau tak betul, cari betul. Kalau tak reti, cari tahu kan. Kalau tak tahu, cari tahu. Kalau tak reti, cari reti kan. Usaha juga supaya kita juga yang baca, kita juga yang berusaha buat. Saya pernah kan, masa memula saya tak reti tuan-tuan.
Tapi ada sekali tu dah tak ada orang, semua tak reti. Masa tu kat dalam hutan semua tak reti. Dia masa tu dia dah mata dah macam ni dah. Mata dah macam ni dah. Saya tak reti, tak tahu apa nak buat kan. Jadi tak apalah, kita baca Yasin. Baca Yasin pada air, lepas tu bagi minum. Tapi masa mula-mula tu pegang, dia meronta, kita nampak kesan dia bila kita baca Al-Quran. Dan memang syaitan ataupun jin ni memang sangat takut pada Al-Quran. Bagus syaitan jin lagi, sebab dia takut kat Al-Quran. Dia takut pada ayat-ayat Allah. Cuba manusia kita baca, kan? Cuba kita baca, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Tuan-tuan rasa apa? Macam tu je. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuan-tuan rasa apa? Biasa je. Kalau kita baca dekat jin dengan syaitan, lari dia, takut dia, sakit dia dengan ayat Al-Quran. Jadi kalau manusia baca macam tu je. Kita azan, ada kadang azan dia pun dah boleh dah kan. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia buat apa? Dia tak tahu je. Yang main terus main, yang mengopi terus mengopi pun tak tahu je. Cuba kalau jin, tuan-tuan perasan subuh, anjing tu, subuh je mesti bunyi kan. Sebab sejak PKP ni imam datang awal duduk dalam ni. Bila azan dengar bunyi anjing, azan je bunyi anjing, maksudnya dia nampak kan. Kita tak nampak, kita tak tahu je azan. Benda yang nampak tu dia sangat takut dan sangat memberi kesan. Tuan-tuan, jadi kalau kita baca, dia bukan jadi macam seram, nanti semua bulu roma naik. Kan? Tuan-tuan jadi macam mana? Tuan-tuan jadi semakin percaya pada Allah. Itu kemuncak dia. Natijah yang paling baik dalam kita mengamalkan Al-Quran ni dah kita semakin percaya pada Allah. Sebab itulah tadi orang tadi tu, dia pakai seluar pendek, rantai, gelang. Ya Allah, ngubat Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar Bismillah tu percaya terus. Sembuh pula tu, apa natijah dia? Natijah dia sembuh dekat dunia je. Kat akhirat wallahu alam, tak tahu. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak kalau boleh sembuh, kita sebut apa? Sembuh kita sebut alhamdulillah. Kalau tak sembuh lagi kita sebut astaghfirullahalazim. Bukan tak sembuh ustaz tu tak jadi pun. Jenuh lah macam tu. Kalau tak sembuh salah ustaz. Kalau sembuh ustaz tu, ustaz juga yang kena kan. Bukan masalah ustaz tu, masalah Allah Ta'ala nak bagi kita nak bagi. Ada orang hafal surah Al-Baqarah. Tuan-tuan hafal surah Al-Baqarah, dia hafal surah Al-Baqarah pun kena rasuk lagi. Cuba bayang, dia hafal surah Al-Baqarah pun kena rasuk lagi. Kan? Sebab Allah Ta'ala tak nak bagi dia sembuh. Belum sampai masa. Dengan Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit macam tu, menyebabkan apa? Dia tambah bacaan dia. Daripada tak hafal Al-Baqarah, jadi hafal Al-Baqarah. Tapi dah hafal Al-Baqarah pun tak sembuh lagi, dah hafal lagi semua sekali yang lain. InsyaAllah. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Kelebihan tu menyebabkan apa? Menyebabkan dia semakin dekat dia dengan Allah. Ini tuan-tuan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ni tagline untuk Darus Syifa tuan-tuan. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang menjadi penawar. Tak apalah, ubat yang zahir kita boleh faham. Ubat yang batin ni macam mana pula tuan-tuan? Ubat yang batin ini adalah ubat hati kita, supaya sentiasa tunduk dan patuh pada Allah. Kalau tuan-tuan rasa masalah, rasa macam susah, jadi tuan-tuan kena baca Al-Quran. Bila tuan-tuan baca Al-Quran, insya-Allah masalah tu akan reda dan tuan-tuan akan segera dekat dengan Allah. Kalau tuan-tuan nak kebaikan dalam hidup, tuan-tuan kena banyakkan baca Al-Quran. Bila tuan-tuan banyak baca Al-Quran, insya-Allah ada banyak kebaikan dalam hidup kita. Banyak kebaikan. Nabi janji orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran ni takkan apa-apa, tak akan miskin. Itu janji. Jadi siapa lebih tepat janjinya selain daripada Allah, dan siapa lebih tepat kata-katanya berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami kurniakan kesenangan kepada manusia, nescaya berpalinglah dia dan membelakangi dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, nescaya dia berputus asa.
Ini tuan-tuan sifat orang-orang yang tidak dapat kebaikan, iaitu apabila dia ditimpa kesenangan, dia berpaling dan membelakangi dengan sikap yang sombong, dan apabila dia ditimpa kesusahan, nescaya dia berputus asa. Orang yang beriman dia tak macam tu. Orang yang beriman bila dapat nikmat dia sebut alhamdulillah, dia ingat pada Allah, dan bila ditimpa musibah dia sebut astagfirullah, dia sabar pada Allah, kan? Semua dalam hidup dia Allah je. Tak ada dalam hidup dia gembira ataupun berbangga dengan apa yang ada, ataupun tak ada dalam hidup dia berputus asa. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita tengok bila orang Islam sendiri dah bunuh diri, ni maksudnya apa? Maksudnya krisis akidah yang sangat kritikal. Orang Islam pun dah bunuh diri, tuan-tuan. Patutnya yang last kali bunuh diri mesti orang Islam lah. Tapi sekarang ni orang Islam dah termasuk dalam senarai orang yang bunuh diri ni. Boleh tak bunuh diri? Tak boleh, tuan-tuan. Kalau bunuh diri, apa hukuman dia? Nabi sebut dalam hadis yang panjang, Nabi kata sesiapa yang bunuh diri, kalau dia terjun bangunan, nanti ke akhirat dia masuk dalam neraka, dia akan terjun bangunan selama-lamanya. Kalau hari ni dia mati dengan bunuh diri, dia masuk neraka confirm. Kemudian dia akan ulang dia bunuh diri, kan? Bunuh diri ni rupanya sakit, tuan-tuan. Cuba jangan cuba. Ada yang saya pernah jumpa seorang pengawal, dia jaga kondominium berbelas tingkat. Dia kata setiap bulan ada je orang bukan Islam bunuh diri. Hutang, putus cinta, ya Allah. Tuan-tuan, kalau putus cinta banyak lagi. Tuan-tuan janganlah putus cinta. Kalau ada yang putus cinta kat sini, bolehlah jumpa dengan Ustaz Habib, kan, minta rawat. Kan? Kalau dia yang kecewa, susah, rasa macam beban hidup, sampai teringat rasa nak mati tu, tuan-tuan segera cari ubat. Kalau rasa susah sampai rasa baik aku mati macam ni. Tuan-tuan, bila ada rasa baik mati tu, tuan-tuan, tu krisis tu, tuan-tuan. Orang Islam tak boleh cakap macam tu. Tak boleh rasa macam tu pun tak boleh. Buat apa lagi? Buat tak boleh, cakap tak boleh, rasa pun tak boleh. Sebab apa? Bila dia mati, dia akan terjun lagi dia terjun bangunan tu, dia naik balik. Bila terjun, remuk, patah habis semua, elok balik tu, sakit ada lagi tak? Sakit ada lagi. Kemudian masa sakit lagi, jatuh lagi, sakit lagi, jatuh lagi. Selama-lamanya. Tak berhenti. Tak ada peluang langsung, tuan-tuan. Orang yang bunuh diri ni, yang saya cerita pengawal tadi, setiap bulan ada yang bunuh diri. Ada kadang tu tangan tak ada. Bila jatuh, tangan terpelanting kat sana, kepala terpelanting kat sana, remuk habis, tuan-tuan. Remuk, patah tulang, muka dah tak ada rupa orang. Ya Allah. Itu yang bunuh diri yang terjun bangunan. Terjun bangunan ni paling mengerikan. Ada yang kata mati masa kat atas lagi. Kalau jatuh sakit. Jatuh tergelincir yang ini pun sakit. Jatuh tergelincir dekat masjid ni pun sakit. Apalagi kalau jatuh bangunan. Sama dengan orang yang kelar. Rupanya orang yang kelar ni, dia bukan sakitnya senang, tuan-tuan. Sakitnya sakit. Tak ada sakit mati yang tak sakit. Semua sakit. Bila sakit ni renjat satu badan. Sebab tu orang yang mati bila renjat macam masa renjat tu sebenarnya sakit. Dia tengah sakit tu, sebab tu jadi macam tu. Sebab tu jadi mati. Dia tak ada. Tak ada. Tuan-tuan tak akan jumpa orang macam tu. Bunuh diri, mati dia senyum, ketawa. Tak ada. Semuanya sakit, tuan-tuan. Jangan cuba. Sama minum racun pun sama. Siapa-siapa yang buat mati dengan cara bunuh diri ni, tuan-tuan, dia akan ulang perbuatan bunuh diri dia selama-lamanya. Apa pilihan yang kita ada, tuan-tuan? Sabar dulu. Sabar, Allah Ta'ala akan keluarkan jalan. Ada banyak kaedah-kaedah yang ulama ajar daripada Nabi Muhammad SAW, daripada Al-Quran. Macam mana kita nak keluar daripada masalah? Antaranya lah dengan Al-Quran, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan berdamping dengan Al-Quran ni, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan. Tuan-tuan percaya dulu. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat dulu. Tuan-tuan buat dulu sampai tuan-tuan datang percaya tu. Ataupun tuan-tuan percaya dan tuan-tuan buat. Tuan-tuan damping dengan Al-Quran ni, insya-Allah tuan-tuan akan selesai masalah. Percayalah. Kan? Sebab Al-Quran ni petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin.
Inilah Al-Quran yang tiada keraguan padanya, menjadi petunjuk pada orang yang bertakwa. Petunjuk ni, ulama kata petunjuk ni, petunjuk yang paling agung adalah petunjuk destinasi akhirat. Nak ke syurga ke nak neraka? Syurga atau neraka ni petunjuk yang paling besar. Tapi di samping petunjuk yang besar ni, ada petunjuk-petunjuk kecil, pilihan-pilihan yang kita kena buat masa kita hidup ni. Jadi pilihan-pilihan yang kita nak buat masa kita hidup ni pun perlukan pada petunjuk. Sebab itulah Al-Quran ni boleh jadi petunjuk, bukan saja di akhirat, bahkan petunjuk di dunia. Allah Ta'ala akan bantu kita bila kita berdamping dengan Al-Quran ini. Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Tuan-tuan percaya, tuan-tuan cuba amalkan, baca Al-Quran banyak-banyak. Yang ada masalah kan, ada masalah dengan apa pun masalahnya, boleh selesai, InsyaAllah boleh selesai. Percaya dulu. Apa lagi dalam tadi yang kita baca, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Kebenaran tu pasti akan datang. Tuan-tuan, kebenaran dan kesenangan pasti akan datang. Inna ma'al usri yusra. Kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama setiap kesusahan tu kesenangan, dan sesungguhnya bersama setiap kesusahan tu kesenangan. Ni janji Allah. Memang semua tuan-tuan ingat tak lagi masa kita kena PKP dulu. Susahnya ya Allah. Tak boleh keluar malam, seorang je keluar. Lepas tu semayang kat masjid ni 4 orang je tuan-tuan. Mula 4. Lepas tu dah diskaun lagi 3 je tinggal. Ya Allah. Bukan main banyak diskaun. Masa diskaun tu tuan-tuan, sedihnya masjid ni kosong. Bila lah nak penuh? Kami yang 3 orang yang datang ni, walaupun pegawai masjid ada 12 orang, tapi yang boleh datang 3 orang je, satu-satu masa, satu-satu hari. Tengok kosong, subuh kosong, imam baca pendek je tuan. Imam baca pendek, wirid pun pendek. Sebab apa? Kosong. Tak ada orang. Tapi sekarang Allah Ta'ala bagi kita kelapangan, kita dapat hidupkan balik masjid ni. Dulu semayang kat dalam tu 3 orang kat dalam tu je. Kosong masjid ni. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi kita dapat solat ramai-ramai. Masa kita susah, kita tak teringat pun nanti akan sampai satu masa yang dia akan mudah. Tapi masa kita mudah ni, kita tak ingat dulu kita pernah susah. Masa sekarang ni kita tengah sihat, kita tak ingat dulu kita pernah sakit. Masa sekarang ni kita pernah senang, kita tak ingat dulu kita pernah susah. Ni sekarang ni, ini pun orang berumut lagi. Aduh, kenapa nak kena pakai itu, pakai ni. Saya pun pening kat tuan-tuan. Selalu imam dia akan cakap lurus dan rapatkan soft. Tak boleh sebut lurus dan rapatkan soft. Kena sebut lurus dan samakan soft. Bilal dulu tuan-tuan, kejap-kejap sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Tak bila nak sebut ayat al-salah. Nak dapat ayat al-salah tu, bila dapat sebut ayat al-salah tu puas tuan-tuan. Kita ni bila kita senang, kita tak ingat dulu masa tu kita pernah susah. Berapa lama kita susah tu tuan-tuan? 2 bulan. Berapa lama kita bertahan tu tuan-tuan? 2 bulan susah tu. Susah tak? Kita ingat dulu macam mana ni, bila nak mula. Sekejap apa? Abah Din buat pengumuman kan. Ni nak buat pengumuman elok ni kot. Sambung lagi. Lepas minggu sambung 2 minggu. Sampai 2 bulan, 3 bulan, masya-Allah. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Sebenarnya susah kita tu dia akan reda. Dan alhamdulillah hari ni buktinya. Buktinya kita bersabar 2 bulan tu datang. Uruskan juga yang berjemaah di rumah, Yang solat tak tentu hala kat rumah pun ada juga, kan? Tapi susah tak keadaan tu? Susah. Tapi dia akan reda. InsyaAllah reda. Dan sekarang ni pun semakin reda. Dan kita sedang berada dalam fasa pemulihan tuan-tuan. Jadi jangan putus asa je. Poin dia sebenarnya jangan putus asa. Kan? InsyaAllah nanti imam lama-lama dia boleh sebut dah lurus dan rapatkan soft. Kita pun dah tak ada susah nak bawa face mask lah, nak bawa apa benda lah, kad pengenalan lah. Tak ada kad pengenalan pun tak boleh masuk. Masa mula-mula dulu saya ingat ada Ustaz PPD, dia tak dapat masuk. Aduh dah nak azan dah kan, dia tak dapat masuk, dia balik macam tu je. Allahu Akbar. Sekarang tak ada, tak buat kad pengenalan pun kadang boleh lepas. Ni kalau cek balik kad pengenalan ni belum tentu ada semua. Kan? Tapi tuan-tuan, dia akan reda.
Masalah tu sekejap je. Asal apa? Asal kita jangan berputus asa pada rahmat Allah. Allah Ta'ala kasih kita, tanda Allah Ta'ala kasih. Kenapa datang kita ramai-ramai kat sini malam ni? Datang kita pada masjid ni. Alhamdulillah. Jadi saya kira sekadar itulah yang dapat saya sampaikan tentang mungkin pengajaran yang paling penting pada malam ni lah, kita berdamping dengan Al-Quran dan jangan kita putus asa. Al-Quran ni boleh selesaikan semua masalah kita, semua masalah dunia dan akhirat, insya-Allah. Baca tanpa faham pun boleh selesai masalah, tuan-tuan. Tanpa faham, apa lagi kalau faham? Kalau faham lagi banyak selesai masalah. Tapi kalau tak faham pun baca juga, insya-Allah datang faham, insya-Allah. Jadi sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.